Baik, kita boleh mulakan Suratul Ahzab mulai daripada ayat 51 ya. Suratul Ahzab ayat 51. Oke, kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turji, engkau jauhi man akan orang yang tasya'u engkau kendaki min hunna daripada mereka. Watu'wi dan engkau dampingi ilaika kepada engkau man akan orang yang tasya'u engkau kendaki. Waman dan orang yang ibtaghaita telah engkau berkendak. Telah engkau berkehendak. Miman daripada orang yang azalta telah engkau jauhi. Dalam bracket lepaskan. Wala junaha maka tiada kesalahan. Maka tiada kesalahan alaika atas engkau zalika itu adna lebih hampir an bahawa takarra ia menyejukkan a'yunuhunna mata-mata mereka. Wala dan tidak sekali-kali yahzanna ia berduka cita. Wayardauna dan mereka redha bima dengan apa yang ataitahunna telah engkau berikan kepada mereka. Telah engkau berikan kepada mereka. Kulluhunna
Semua. Kulluhunna semuanya. Wallah dan Allah ya'lamu ia mengetahui ma akan apa yang fi dalam qulubikum hati-hati kamu. Wa kana Allah dan adalah Allah aliman amat mengetahui hakimah lagi amat halimah lagi amat penyantun. Baik, sama semula ya. Ini adalah ayat berkaitan dengan khususiah ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diterangkan dalam ayat ini, turji man tasa'u minhunna. Engkau jauhi akan orang yang engkau kendaki daripada mereka. Maksudnya ya Nabi boleh ya menangguhkan pergaulannya kepada ya siapa yang dikendaki di antara isteri-isteri mereka, isteri-isterinya. Watu'i dan engkau gauli ilaika kepada engkau mantasya akan orang yang engkau kendaki. Maknanya Nabi juga ya kalau mau ya untuk menggauli mereka ya yang ia kendaki. Wa manib taghaita dan ibtaghaita dan orang yang ibtaghaita telah berkendak engkau mimman azalta daripada orang yang telah engkau jauhi. Maknanya Nabi juga boleh menggauli ya di antara isteri-isteri yang ya sudah dikatakan ya sudah dijauhi, mana ya dilepaskan atau diceraikan. Fala junaha alaika, maka tiada kesalahan atas engkau, zalika itu. Zalika itu adna lebih hampir antakara ayunuhuna, bahawa ia menyejukkan oleh mata-mata mereka. Wala yahzanna dan tidak sekali ia berduka cita. Wa yardawna dan mereka redha bima ataitahuna dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka kulluhunna semua. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum dan Allah yang mengetahui apa yang dalam hati-hati kamu. Wa kana Allahu aliman hakimah dan adalah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Jadi dari sini ya ayat ini ya khusus ya kepada Nabi. Maknanya ya kalau Nabi boleh menangguhkan menggauli siapa yang ya Nabi kendaki di antara isteri-isteri itu. Dan boleh pula Nabi menggauli siapa yang ya Nabi kendaki. Dan siapa-siapa ya yang Nabi ingin untuk menggaulinya kembali,
dari perempuan yang telah ia diceraikan, maka tidak ada dosa atas Nabi. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk menenangkan hati mereka. Dan mereka tidak akan merasa sedih dan semuanya rela atau redha dengan apa yang telah Nabi berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati-hati, yang tersimpan dalam hati-hati mereka. Dan Allah Maha bersifat al-alim, maknanya aliman, amat mengetahui segala perkara. Dan juga Allah bersifat halimah, iaitu penyantun. Penyantun maksudnya ialah Allah tidak segera ia menurunkan seksaan ataupun azab. Itulah sifat santun Allah. Ini adalah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat sebelumnya adalah ayat berkaitan dengan Nabi menikahi, dihalalkan kepada Nabi. Ayat yang ke-50 Tak tahu saya dah terangkan ke belum ayat 50, nanti maklum. Okey, so kita selanjutkan ayat 52 pula. La yahilu, tidak ia halal. Laka, bagi engkau. An-nisa'a, akan perempuan-perempuan. Mim ba'du, daripada sesudah itu. Wala, dan tidak boleh. An, bahawa. Tabaddala, engkau menukar. Engkau menukar bihina dengan mereka. Min, daripada. Azwaji, istri-istri. Walau, dan jikalau. A'jabaka, telah mengherankan ia akan engkau. Telah mengherankan ia akan engkau. Husnuhunna, oleh kebaikan mereka. Illa, melainkan. Ma, apa yang. Malakat, telah ia miliki. Yaminuka, oleh kanan engkau. Oleh kanan engkau. Oleh kanan engkau saja, yamin. Oleh kanan engkau. Bracket, hamba sahaya. Wa kana Allah, dan adalah Allah. Ala, atas. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Raqiba, yang mengawasi.
Baik, saya mas mula. La yahillu lakan nisa'u min ba'du. Tidak ia halal bagi engkau akan perempuan-perempuan daripada sesudah itu. Ya. Maknanya, Allah SWT telah memberikan kepada Nabi 9 isteri. Jadi selepas 9 isteri ini, mulanya ada 13. Tapi Allah telah mewajibkan kepada Nabi hanya 9 saja. Jadi Nabi pun kena memilih dan melepaskan yang lain. Sebab urusan Allah itu lebih diutamakan. Jadi Allah hanya memfardukan kepadanya 9 orang isteri saja. Sebab itu lepas itu tidak halal lagi. Lepas 9 tidak halal lagi. Wala antabaddala bihinna, dan tidak boleh bahawa ia menukarkan dengan mereka min azwajin daripada isteri-isteri. Walau a'jabaka, dan jikalau telah mengherankan ia akan engkau husnuhunna oleh kebaikan mereka. Maksudnya selepas 9 isteri itu, Nabi tidak dibenarkan berkahwin lagi dan tidak dibenarkan menggantikan kepada isteri lain. Contohnya, dia ceraikan isteri satu ni, tukar isteri lain. Tidak dibenarkan. Atau mati seorang, Nabi pun tukar lain. Pun tidak dibenarkan. Jadi, hal ini adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dan diterangkan lagi bahawa walaupun yang lain itu menakjubkan kamu atau mengherankan kamu oleh kebagusannya, tidak dibenarkan untuk menukarnya. Illa ma malakat yaminuka, melainkan apa yang telah ia miliki oleh kanan engkau. Maknanya kecuali hamba sahaya saja dibolehkan. Untuk menambahkan isteri lepas 9 tidak boleh. Tapi sekiranya ada hamba itu boleh. Wa kana Allah, dan adalah Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu yang mengawasi. Itu dikatakan ayat ini khususiah kepada Nabi SAW. Jadi umatnya juga kena faham bahawa ayat-ayat yang berkaitan dengan khususiah, jadi kita tidak boleh melawan atau melebihi apa yang telah Allah firmankan itu, atau kita melampaui batas daripada apa yang difirmankan. Artinya, contohnya misal kata Nabi ada 8 isteri, maka dia pun mempunyai lebih daripada Nabi 10 isteri. Itu dikatakan melampaui batas. Dan juga dikatakan kepada umatnya pula hanya dibenarkan sampai kepada 4 dan tidak dibenarkan selepas 4 itu. Baik, sambung lagi ayat ni lagi panjang ayat 53. Ya ayyuhallazina, ya ayyuhawahai. Allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. La tadkhulu,
Jangan kamu masuk. Atau fi'il nahi ya. Jangan kamu masuk. Buyuta akan rumah-rumah an-nabi-nabi. Illa melainkan an bahawa yu'zana ia diizinkan. Lakum bagi kamu. Ila kepada to'am makan. Kepada makan. Ghaira bukan. Nazirin orang-orang yang memperhatikan. Orang-orang yang memperhatikan. Bracket menunggu-nunggu. Ina'ahu hidangannya. Walakin dan tetapi iza apabila du'itum telah dipanggil kamu fadkhulu maka masuklah olehmu. Maka masuklah olehmu. Faiza maka apabila ta'imtum telah makan kamu fantasiru maka bertebaranlah olehmu. Maka bertebaranlah olehmu. Wala dan tidak boleh musta'nisina beramah tamah. Beramah tamah li hadis untuk percakapan. Inna sesungguhnya zalikum yang demikian itu kana adalah ia yu'zi ia menyakiti an-nabi an-nabiya akan nabi. Fayastahyi maka ia malu
minkum daripada kamu. Wallah dan Allah la yastahyi, tidak ia malu. Minal haq, daripada kebenaran. Wa iza, dan apabila sa'altumuhunna, telah kamu minta kepada mereka mataan akan barang, boleh tambah juga dengan barang keperluan. Barang keperluan. Fas'aluhunna, maka mintalah olehmu akan mereka, maka mintalah olehmu kepada mereka, kepada cantik ya. Maka mintalah olehmu kepada mereka min daripada warai sebalik hijab tabir. Zalikum, yang demikian itu, athhar, lebih bersih. Li qulubikum, bagi hati-hati kamu. Wa qulubihinna, dan hati-hati mereka. Wa ma kana, dan tiada adalah ia, lakum, bagi kamu, an, bahawa, tu'zu, kamu menyakiti, Rasulullah, akan Rasul Allah. Wala, dan tidak boleh, an, bahawa, tankihu, kamu nikahi, azwajahu, akan
isteri-isterinya. Min daripada ba'dihi sesudahnya, abadan selama-lamanya. Inna sesungguhnya, zalikum yang demikian itu, karena adalah ia indallahi di sisi Allah azimah amat besar. Bracket dosanya. Baik. Ayat yang ke-53 ini adalah ayat yang berkaitan dengan akhlak yang mana orang-orang yang baru masuk Islam, mereka sebenarnya banyak perkara atau akhlak yang masih terikut-ikut dengan akhlak musyrikin. Entam kromo, kata orang Jawa, entam kromo, buat suka hati. Jadi dengan adanya agama, maka dalam agama itu ada satu bab yang dikatakan akhlak, ataupun adab. Jadi ayat ini adalah berkaitan rapat sangat dengan hal adab. Macam semula. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk akan rumah-rumah Nabi, illa an yu'zana lakum, melainkan bahawa ia diizinkan bagi kamu ila ta'am, kepada makan. Maksudnya, kalau sebelum kebiasaannya orang-orang musyrikin ini, dia masuk rumah orang, main masuk, main tergah je. Jadi, izin tak izin, dia nak masuk. Macam itulah. Jadi di sini, suatu yang tidak punya adab. Apalagi rumah Nabi, mereka nak buat seperti rumah orang lain. Tak boleh. Jadi Allah memberikan satu adab. Jangan kamu masuk rumah-rumah Nabi, melainkan kalau Nabi ajak makan. Ghairu nazirina ina'ahu. Bukan orang-orang yang menunggu hidangannya. Maknanya kadang bila datang rumah Nabi, saja je buat lambat-lambat, supaya apa? Nanti dihidangkan makanan. Contohnya misal kata datang dekat-dekat tengah hari, jadi datang tu sambil menunggu-nunggu supaya mana tahu dapat makan tengah hari. Jadi hal ini juga adalah akhlak yang tidak baik. Sengaja melambat-lambatkan datang rumah Nabi dengan mengharap-harapkan supaya dihidangkan makanan. Itu juga akhlak tidak baik. Walakin, dan tetapi katanya, iza du'itum, apabila telah dipanggil kamu, mana dipanggil untuk makan, fadkhulu, maka masuklah olehmu. Bila Nabi ajak makan, masuklah makan. Faiza ta'imtum, maka bila telah makan kamu, dah selesai makan, fantasiru, maka bertebaranlah olehmu, wala musta'nisina lil hadis,
dan jangan kamu ramah tamah kepada percakapan. Apa maknanya? Ramah tamah kepada percakapan. Mana jangan lepas makan ni sengaja nak borak-borak lama-lama, nak asyik berborak lama-lama. Itu juga tidak dibenarkan. Lepas makan, cepat-cepatlah bertebaran ataupun minta izin balik. Jangan nak berborak lama-lama bahasa kita. Jangan nak berborak lama-lama di rumah Nabi. Inna zalikum, sesungguhnya yang demikian itu, kana yu'zin nabiyya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ia menyakiti akan Nabi. Rupanya hal yang demikian adalah menyakiti Nabi namanya. Fayastahyi minkum, maka ia malu daripada kamu. Mana ia ni Nabi. Mana Nabi malu nak memberitahu kamu. Dah lah, baliklah. Contohnya. Kita halau tetamu. Dah lah, balik-balik. Lama sangat kau kat sini. Jadi tak boleh. Jadi Nabi malu. Wallahu la yastahyi minal haq. Dan Allah tidak malu daripada kebenaran. Maknanya Nabi malu nak memberitahu jangan lama-lama lah kat rumah aku ni. Tapi Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Jadi masing-masing bila baca ayat ini faham-fahamlah, berakhlak, beradab ke rumah Nabi. Satu hal lagi diterangkan katanya, wa iza sa'altumuhunna, dan apabila telah kamu minta akan mereka. Tengok mereka ni siapa? Hunna. Hunna bukan lelaki Hunna ni perempuan. Jadi perempuan ni mana isteri-isteri Nabi. Mana kalau orang yang berjiran dengan Nabi, dia nak minta sesuatu daripada isteri Nabi, mataan, iaitu barang keperluan. Contohnya dia nak pinjam sesuatu, sebab dia berjiran dengan Nabi. Kalau dia nak minta sesuatu barang, barang keperluan, fas'aluhunna, maka mintalah olehmu kepada mereka. Hunna mereka ni mana isteri-isteri Nabi, min wara'il hijab, daripada sebalik tirai atau balik tirai. Maknanya isteri Nabi akan bersuara tapi tidak dapat dilihat. Hanya orang yang meminta sesuatu atau meminjam sesuatu tadi, dia hanya dapat dengar suara di balik tirai. Jadi isteri Nabi dia tidak keluar. Hanya dia kata, seorang itu dia nak pinjam barang, contohnya cangkul ke, bahasa kita, nak pinjam cangkul contohnya. Isteri Nabi akan mengatakan, ada kat bawah tu, bawah rumah tu, ambil lah. Atau di belakang rumah tu, ambil lah. Bahasa dia macam tu. Dan isteri Nabi juga tidak boleh keluar. Ini khususiah kepada isteri Nabi. Jadi isteri Nabi itu tak boleh keluar nak menunjukkan barang itu di mana. Isteri Nabi hanya boleh bersuara wara'i hijab, di sebalik tirai. Ini dikatakan khususiah kepada isteri Nabi. Kenapa? Zalikum adhar, yang demikian itu lebih bersih, likulubikum, bagi hati-hati kamu, wa kulubihina, dan hati-hati mereka. Mereka ni mana isteri Nabi. Artinya cara macam itu lebih bersih, menjaga hati, supaya jangan terdetik dalam hati sesuatu. Diterangkan di sini, ini cara nak jaga lebih bersih. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah, dan tiada adalah ia bagi kamu bahawa kamu menyakiti akan Rasul Allah. Mana tu? Dan tiada adalah ia, boleh letak bracket, tidak sepatutnya. Tidak letak dalam bracket, tidak sepatutnya. Jadi kita dapat maksud yang lebih jelas.
Mana tidak sepatutnya bagi kamu bahawa kamu menyakiti akan Rasul Allah. Ya. Lagi apa yang dilarang lagi? Wala antankihu azwajahu min ba'di abadan. Dan tidak boleh bahawa kamu nikahi akan isteri-isterinya, isteri-isteri Nabi daripada sesudahnya selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya isteri Nabi ni adalah ummul mukminin, ya, ibu kepada seluruh orang-orang mukmin. Jadi, ya, bila isteri-isteri Nabi menjadi janda, ya, maka tidak ada sesiapa boleh menikahinya selama-lamanya. Jadi bekas-bekas isteri Nabi tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ini adalah muktamad di dalam firman Allah. Artinya, jangan ada siapa-siapa yang nak mengada-ngada, nak memikat-mikat isteri Nabi ketika itu. Jadi, dilarang sepenuhnya sampai hari kiamat. Tak boleh abadan selama-lamanya. Sebab isteri Nabi digelar sebagai ummul mukminin, ibu kepada seluruh orang-orang mukmin. Inna zalikum kana indallahi azima. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ia di sisi Allah amat besar. Maknanya perkara itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah seandainya mereka melanggar. Itulah penerangan tentang adab. Sebab mereka sebelum Islam ni memanglah tak beradab pun. Masuk rumah orang tidak beradab. Jadi dengan adanya Islam, ada adab yang diberikan. Terutama adab yang berkaitan dengan khusus rumah Nabi, isteri Nabi. Jadi telah dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi nak menyatakan malu, tapi Allah tak malu. Allah tetap menerangkan kebenaran itu. Baik, satu lagi ayat 54. In tubdu, jika kamu nampakkan syai'an akan sesuatu, wa tufuhu atau tufuhu kamu sembunyikan akannya, wa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana adalah ia bikulli dengan tiap-tiap syai'in sesuatu, alima amat mengetahui. Sama in tubdu syai'an, jika kamu nampakkan akan sesuatu, autuku atau kamu sembunyikan akannya, fa innallaha kana bikulli syai'in alima, maka sungguh Allah adalah ia dengan setiap sesuatu amat mengetahui. Jadi Allah telah meletakkan sifat alim Allah yang meliputi segalanya. Baik kita lahirkan, nampakkan atau kita sembunyikan, tidak ada memberi kesan kepada Allah melainkan Allah semua tahu. Melainkan Allah semuanya tahu. Baik, sampai situ sampai ayat 54. InsyaAllah kita akan sambung akan datang dan kita teruskan dengan kuliah selanjutnya, iaitu pelajaran sorof kita. Kita semak pelajaran sorof kita. Buka mic sampai bilangan berapa kita berhenti hari itu. Buka mic. 36. Ya, okey. 36.
Oke, kita teruskan selanjutan kuliah kita dengan pelajaran sorof, yaitu tasriful ajwab. Ya, tasriful ajwab, latihan 36. Dan ya, bab ini bab fa'ala yufa'ilu. Semak balik ya, dia punya wazan di sana ada satu yang silap untuk masdar dia. Perkasan ke tak perkasan tak tahulah yang lain. Awana yu'awinu, mudhari yu'awinu, masdarnya mu'awanatan, betul. Satu lagi, wi'anan tu tak betul ya. Yang betulnya ain dulu. Iwanan. Iwanan. Ya, ain ya. Bukan waw. Oh, ain. Sebab tengok madinya. Madinya ain dulu ke waw dulu? Ain dulu. Jadi ain dulu jadi iwanan. Sebab ain dulu. Ya. Itu bab pembetulannya satu. Jadi masdar yang kedua bukan wi'anan. Iwanan. Ain wa alif nun alif. Ain wa alif iwa nun alif nan. Iwanan. Okey. Amarnya awin. Nahinya la tu'awin. Isim fa'il mu'awinun. Isim maf'ul mu'awanun. Makan zaman mu'awanun. Madi majhul uwina. Mudhari majhul yu'awanu. Maknanya bertolongan. Ya. Okey, cuba buat sama-sama. Nombor 1, pawala, bertengkaran. Ya, cuba buat madi mudhari masdar. Pawala, yufawilu, mupawalatan. Suara masing-masing terlampau halus. Saya kurang dengar sangat. Tak tahulah mic masing-masing. Ya. Kalau boleh dengar saya punya kuat tak apalah. Ya. Tapi saya dengar terlampau perlahan. Ya. Sampai tak kedengaran. Ya. Ya. Nah, jadi tak dapat saya nak dengar jawapan. Ya. Baik, awana fawala yufawilu, lagi mufawalatan. Ataupun piwalan. Ambil pa dulu ya, piwalan. Amarnya pawil, nahi la tupawil. Isim fa'il mufawilun. Isim maf'ul mufawalun. Makan zaman mufawalun. Madi majhul uwila. Mudhari majhul yupawalu. Maknanya bertolongan. Apa bertolongan pula? Bertengkaran. Nombor 2 iaitu dawara. Dal alif wara, dawara mana berputar-putaran. Okey, cuba buat sama-sama. Dawara, yudawiru, mudawaratan, ataupun diwarat. Amarnya dawir, nahi la tudawir. Isim fa'il mudawirun. Isim maf'ul mudawarun. Makan zaman mudawarun. Madi majhul duwiro. Mudhari majhul yudawaru. Mana berputar-putaran. Nombor 3, sim alif wara syawara dengan mana bermesyuarat. Syawara mudhari'nya yusyawiru. Masdarnya musyawaratan.
waratan atau shiwaron. Shiwa. Shiwaron. Shiwaran. Ya. Shiwaran. Amarnya syawir. Syawir. Nahi La tusyawir. syawir. Ya, isim fa'il Musyawirun. syawirun, isim maf'ul Musyawarun. musyawarun, makan zaman Musyawarun. musyawarun. Madi majhul Syuwira. mudhari majhul Yusyawarun. yusawarun. Ya, oke. Itu mana bermesyuarat. Nombor 4, mana berkekalan. Dal, alif, waw, mim. Dawama. Cuba buat sama-sama. Dawama. Dawama. Dawimu. Yudawimu. Lagi. Mudawamatan. Mudawamatan atau diwaman. Diwaman. Amar. La tudawim. Dawim. La tudawim. Isim fa'il. Mudawimun. Damil. Dawil. Mudawamun. Makan zaman. Mudawamun. Madi majhul. Duwima. Mudhari majhul. Yudawamu. Maknanya berkekalan. Nombor 5 sama dengan nombor 2, hanya makna ada sikit-sikit beza tapi lebih kurang maknanya sama tu. Yang nombor 2 tu berputar-putaran. Yang nombor 5 beredaran. Sama ya, lebih kurang ya. Dia punya apa tu, dawara boleh diterjemahkan berputar-putaran atau beredaran. Okey, tak payah sebutlah, dah tadi saya sebut nombor 2. Nombor 6 terus. Ra, alif, wa, dal, menghendaki. Ra, wada. Okey, ra, wada mudhari yurawidu, masdarnya Murawadatan. Muradawatan. Lagi atau riwadan. Amar rawid. Nahi La turawid. Isim fa'il. Murawidun. Isim maf'ul. Murawadun. Makan zaman. Murawadun 2 kali. Murawadun kena sebut 2 kali lah. Makan zaman. Murawadun. Madi majhul. Ruwida. Mudhari majhul. Yurawadu. Okey, kita ambil makna untuk kita jadikan terjemahan dalam mengikut wazan ya. Okey, kita ambil nombor 5 lah. Sebab nombor 5 kita tak buat dia punya Arabnya. Wazan Arabnya kita ambil makna. Maknanya beredaran. Okey, kalau madi telah beredaran ia. Kalau mudhari ia beredaran. Kalau masdar pengedaran. Peredaran ya. Kalau amar edarkanlah oleh engkau. Edarkanlah oleh engkau. Kalau nahi Jangan engkau edarkan. Nahi ya, jangan engkau edarkan. Okey. Kalau isim fa'il yang mengedarkan. Kalau isim maf'ul
yang diedarkan. Yang diedarkan. Makan. Tempat diedarkan. Makan. Oh, masa diedarkan. Tempat diedarkan. Makan, tempat. Di tak boleh. Jangan letak di. Nanti jadi majhul. Oh, tempat edaran. Pengedaran. Tempat pengedaran. Tempat pengedaran. Okey, tempat pengedaran. Kalau zaman? Masa pengedaran. Masa pengedaran. Madi majhul.